Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 19 April 2020 bersama saya Karzarif Afindi. Berita utama. Sarawak merekodkan 6 lagi kes baharu positif COVID-19. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata ini menjadikan jumlah bilangan kes di Sarawak sebanyak 403 kes sejak kes positif pertama dilaporkan pada 13 Mac 2020. Kesemua 6 kes tersebut telah dirawat di Hospital Umum Sarawak. Kesemua 6 kes positif tersebut adalah dari Kuching. Beliau berkata demikian dalam sidang media COVID-19 Sarawak yang diadakan di Wisma Bapa Malaysia pada Sabtu. Sebanyak 135 kes baharu Person Under Investigation PUI dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 3,319 kes. Daripada jumlah itu, 2,824 kes adalah negatif dan 92 kes pun masih menunggu keputusan mahkamah. Sementara itu, statistik kes PUI baharu mengikut daerah Kuching mencatat jumlah 89 kes, Miri 17 kes, Serian 9 kes, Semarahan dan Betong masing-masing 6 kes, Bau 4 kes dan Lundu, Simunjan, Lubuk Antu dan Bintulu masing-masing 1 kes dengan jumlah keseluruhan 135 kes. Seterusnya, 2 kes positif COVID-19 telah sembuh di Kuching dan telah discharge dari Hospital Umum Sarawak menjadikan jumlah kes yang sembuh dan discharge sebanyak 57 kes. Daripada 57 kes tersebut, 32 kes dari Hospital Umum Sarawak, 13 kes dari Hospital Sibu, 9 kes dari Hospital Miri dan 3 kes dari Hospital Bintulu. Jelas beliau, sebanyak 304 kes yang positif masih lagi dirawat di Hospital Umum Sarawak dan juga di 3 step down center iaitu Kompleks Belia dan Sukan, Anjong Kasih Hospital Umum Sarawak dan Institut Latihan KKM di Batu 13 Kuching. Terdapat 4 pesakit COVID-14 yang dirawat di Hospital Umum Sarawak yang masih memerlukan bantuan alat pernafasan ventilator berbanding dengan hari sebelumnya iaitu 5 orang. Sehingga 18 April, sebanyak 14 kes kematian turut direkodkan. Daripada 14 kes tersebut, 12 kes dilaporkan di Hospital Umum Sarawak dan 2 kes dilaporkan di Hospital Miri. Sementara itu, sehingga kini tiada penambahan kawasan merah di Sarawak, sebaliknya ada berlaku pertukaran kawasan kuning kepada hijau. Manakala terdapat 2 daerah telah bertukar daripada kawasan kuning kepada kawasan hijau, iaitu Lawas dan Matu. Dengan Lawas dan Matu menjadi kawasan hijau, maka keseluruhan daerah hijau di Sarawak adalah 26 dari 40 buah daerah. So it's about 65% of Sarawak is considered green. Bagi daerah Mukah pula tiada kes baharu dilaporkan selama 33 hari dan daerah Sadike dan Sri Aman iaitu selama 22 hari. Dalam pada itu, berkuat kuasa 20 April 2020, semua rakyat Sarawak yang balik dari Semenanjung, Sabah dan Labuan akan dikuarantin di rumah dan akan dipantau oleh pihak KKM. Bagaimanapun bagi mereka yang tidak mempunyai rumah di mana mereka tiba, Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri, mereka akan ditempatkan di pusat kuarantin yang telah disediakan. Manakala semua rakyat Sarawak yang balik dari luar negara dan telah lengkap menjalani kuarantin selama 14 hari di Semenanjung, mereka akan dikeluarkan arahan stay home notice selama 14 hari. Menurut Dato' Amar Douglas, rakyat Sarawak yang tiba dari luar negara, Semenanjung, Sabah dan Labuan telah direkodkan seramai 145 orang menjadikan jumlah keseluruhan seramai 1,438 orang ditempatkan di pusat kuarantin sebagai PUS, Person Under Surveillance di 16 buah hotel di Sarawak. Daripada 16 hotel tersebut, 4 buah hotel di bahagian Kuching, 2 buah hotel di bahagian Bintulu, 9 buah hotel di bahagian Miri dan sebuah hotel di bahagian Limbang.
Tambah beliau, semua pergerakan antara daerah dalam Sarawak dengan menggunakan darat, udara, sungai hendaklah mendapatkan permit daripada pihak polis sebagai dokumen sokongan sebelum mereka membuat penempahan tiket kapal terbang, bas dan bot. Dalam sidang media sama, beliau mengumumkan bahawa mesyuarat JPBN telah membuat keputusan membenarkan Pusat Khidmat Pelanggan Syarikat Telekomunikasi seperti Celcom, Digi, Maxis dan U-Mobile serta wakil sah mereka beroperasi. They can be operating on Wednesday and Friday from 10 a.m. to 4 p.m. And they have to comply with all the condition set out by MCFC and KKM. Dato' Amar Douglas turut memaklumkan ketika ini musim menuai padi di luar bandar dan para petani dibenarkan menuai hasil padi mereka. Kita dah bagi arahan bahawa satu orang saja dapat masuk dalam kereta, begitu juga motosikal. So we have to be realistic. Sometimes the husband and wife have to go together to harvest. Ada pakai motorbike ataupun kereta. So we have giving directive to the police to allow them, for those who are harvesting paddy to the farm, to have 2 person within the car or the motorbike. Dalam pada itu, jelas beliau pihaknya telah menerima 2.9 juta penutup hidung dan mulut dari Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Dan tuping muka tersebut akan diagihkan kepada rakyat Sarawak sama-sama dengan sumbangan tuping muka dari kerajaan negeri. Peruntukan sebanyak 6.5 juta ringgit untuk pembelian alatan perlindungan diri PPE telah pun diagihkan kepada semua fasiliti kesihatan di seluruh Sarawak. PPE ini telah diterima dan diagihkan kepada semua 36 fasiliti kesihatan di seluruh Sarawak. Alat-alat tersebut adalah face shield, disposable 50,000 unit, medical goggle 50,000 unit, KN95 respirator 50,000 unit, protective overall 50,040 unit, dan protective shoes 50,040 unit. Beralih ke laporan seterusnya. Kadar pematuhan penduduk setempat di kampung dan taman perumahan daerah Limbang mencatat 97% semenjak arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Wartawan Buletin UKAS Rosmaini Mail sempat menemui bual Ketua Kampung Pati Ambun Naim Elias Ahmad Mail berkenaan mematuhi PKP di Kampung Pati Ambun pada Sabtu. Kadar pematuhan PKP di Kampung Pati Ambun ialah dalam lingkungan 95% ke atas, dan berita ini keluar adalah dengan tujuan keperluan harian untuk membeli barang keperluan dapur, ke hospital dan sebagainya. Ada juga di antara penduduk kampung ini yang pergi menangkap ikan ke laut. Ini untuk dijual kepada orang ramai. Bagi penduduk tempatan di daerah Limbang, Muhammad Fikri Jamal pula, para belia harus mematuhi arahan PKP supaya tidak menjejaskan masa depan mereka jika ditangkap dan didakwa di mahkamah. Sebagai seorang belia, saya menggesa agar golongan kita terus mematuhi saranan kerajaan dalam PKP, di mana apabila kita ditangkap sudah semestinya akan memberi impak yang buruk kepada masa depan kita, kerana sudah mempunyai rekod yang buruk dan ianya akan menyukarkan kita untuk mencari pekerjaan di masa yang akan datang. Seterusnya, perkembangan di Song. Penduduk di kawasan pedalaman Song yang turut terkesan dengan pelaksanaan PKP akan dipastikan mendapat bantuan makanan Sarawakku Sayang.
Tuai rumah Josli Uncat dari Ulu Musa, Song berkata penduduk di kawasannya tidak ketinggalan merasai kesan daripada PKP dan bantuan daripada kerajaan negeri itu amat membantu meringankan beban mereka. Jadi, mereka terima kasih besar dengan perintah kerajaan negeri. Kuliah lagi dengan Don sudah mereka bantu tolong tekat dia tahu tapi di susah legal kena penyakit kumai kita coronavirus. Mereka saya terima kasih juga dengan semua GPS sudah bertunggu selumus, sudah jalan ke pengawal tu anjung barang dari tempat yang sungai sudah mat di lawak. Sidak ya tajak tu tajak susah, sidak ya ni nangkap uliah, sidak ya supaya sidak ya sikit yang tolong anjung barangnya datai agak sikit-sikit tempat. Beliau antara wakil penduduk yang terdiri daripada 584 ketua isi rumah menerima bantuan Sarawak Kusayang bagi kawasan Sungai Musa dan Sungai Tekalit di Song pada Sabtu. Sementara itu, penghulu galau Melina bagi kawasan Katibas Hilir menyifatkan usaha kerajaan negeri itu jelas menunjukkan komitmen yang mementingkan kebajikan rakyat termasuk di hulu sungai. Mereka besar terima kasih pemerintah GPS. Keuliah mereka pengempuang sekumang ke penyakit toke berdaun pai bersih bak kuasan darah suang to. Jadi kami pun belak berjaga nulung atur perintah. Jadi aku pun lebih lagi mereka besar terima kasih hari Ketua Menteri, Perdana Menteri, hari Menteri semua Menteri keuliah nyukuang rakyat dulu sungai. Sebelum mengakhiri buletin, ikuti 5 cara hindari virus COVID-19 melalui digital. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Kerzarif Afindi dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi petang. Jaga diri anda, keluarga anda dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.